Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna fahman nabiyyin wal malaikatil muqarrabin wasyuhada'i wal ulama'il amilin. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, pada malam ni kita baca kitab Aqidatun Najin, kitab Tauhid. Kita dah sampai ke muka surat 264. Kita sedang bicarakan tajuk Munkar dan Nakir. Malaikat Munkar wa Nakir, iaitu malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk menanya ahli ataupun orang-orang yang telah dikebumikan ataupun orang yang telah meninggal. Kita dah sampai muka surat 264, dan adalah soal itu kemudian daripada tanam-tanamnya, iaitu kebumian lah. Ini bahasa tanam ni macam tanam pokok. Jadi dan adalah soal itu kemudian daripada dikebumikan pada ketika berpaling manusia, dan tersebut di dalam hadis bahawasanya mendengar oleh mayat akan suara kertak kaus, iaitu bunyi tapak kaki kita ataupun alas kaki kita lah, slipper ke kasut lah. Orang yang di dalam kubur itu dengar tapak itu meninggalkan dia lah. Akan suara kertak kaus orang yang berjalan pada sisi kubur itu, maka dikembalikan Allah Ta'ala akan roh mayat itu kepada sekalian badannya, seperti barang yang telah menjalankan kepadanya oleh jumhur, dan iaitu yang zahir pada beberapa hadis. Jadi para ulama tauhid bersepakat mengatakan bahawasanya setelah sahaja perkebumian berlaku, Allah akan kembalikan roh orang yang meninggal itu ke jasadnya lah, ke jasad masing-masing lah. Jadi itu sebagaimana yang dijelaskan oleh hadis dan juga jumhur pendapat ulama. Dan kata Syekh Ibn Hajar, dikembalikan roh itu kepada setengah badannya yang sebelah atas jua, maka hanyalah tetapi dan jika dikembalikan roh baginya sekalipun, tiada ternapi diitlak nama mayat atasnya, kerana hidupnya pada ketika itu tiada hidup yang sempurna, tetapi pekerjaannya mutawassitun, iaitu antara mati dan hidup, seperti tawas satu tidur antara keduanya. Jadi para ulama menjelaskan bagaimana keadaan mayat yang ada dalam kubur itu. Ada yang mengatakan dikembalikan rohnya sebahagian dia, ada yang mengatakan seluruh tubuhnya itu dikembalikan hidup, ataupun boleh merasa azab apa semua kan. Jadi diumpamakan dia tu seperti orang yang tidur. Orang tidur, roh dia ada, tapi
bukan roh sedar dia tu, ya. Rohnya keluar. Kita tidur ni, dia kata roh kita keluar. Kemudian apabila kita terjaga, dia masuk balik. Jadi itu dikatakan begitulah. Dan dikembalikan kepadanya daripada panca indera dan akal dan ilmu barang yang terhenti atasnya faham khitab, dan dapat sertanya mengembalikan jawab hingga ditanya akan dia. Jadi dikembalikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berikan balik kepada manusia akal, hati, hasil lengkaplah seperti mana dia hidup, supaya apa? Supaya dia boleh dengar pertanyaan malaikat, dan boleh jawab, sama ada jawab yang positif ataupun jawab yang negatif lah. Jadi dia dikembalikan supaya dia boleh faham dan boleh menjawab soalan-soalan yang dikemukakan oleh Munkar dan Nakir. Dan ahwal segala orang yang ditanyakan itu bersalah-salahan. Maknanya setiap orang tak samalah keadaan pertanyaan itu, masing-masing mengikut keadaan apa yang mereka amalkan semasa hidupnya di dunia lah. Dan ahwal atau keadaan segala orang yang ditanyakan itu bersalah-salahan. Maknanya masing-masing ada cara yang tertentu yang ditanya oleh para malaikat itu. Maka setengah daripada mereka itu orang yang ditanya akan dia oleh dua malaikat itu tiap-tiap daripada keduanya kerana bersangatan atasnya. Makna ditanya dengan detail, dengan banyak, dengan berbagai-bagailah kesusahan yang akan dihadapi dengan pertanyaan itu. Dan setengah mereka itu ditanya akan dia oleh salah seorang daripada keduanya kerana takhfif. Yang tadi dua-dua orang, makna Munkar dan Nakir bertanya, apa tu, untuk nak mengatakan susahnya keadaan apabila dua-dua orang bertanya, dua-dua malaikat bertanya. Kemudian ada pula hanya seorang malaikat sahaja yang tanya. Oh, tak tanya. Jadi keadaan malaikat yang bertanya, ada yang dua-dua menanya, dan ada yang mengatakan satu je, seorang saja yang bertanya. Yang itu menunjukkan takhfif dia untuk menyenangkan orang yang ditanya lah. Jadi kalau dua-dua orang bertanya, memang banyaklah soalan apa semua kan. Tapi kalau seorang, jadi tidaklah begitu teruk. Dan adalah salah seorang daripada keduanya yang di bawah kakinya, dan seorang lagi pada kepalanya, dan ditanyakan satu kali jua. Keadaan malaikat, satu duduk di sebelah kepala, yang satu lagi di sebelah kaki. Dan pada hadis Asma bahawasanya ditanyakan dia 3 kali. Ada yang mengatakan tadi sekali, ada yang mengatakan 3 kali. 2 daripada jalan bahawasanya orang yang mukmin diulang-ulang tanya hingga 7 hari. Orang mukmin dia tu, orang yang beriman, ditanya sampai dia tu 7 hari. Dan segala kafir diulang-ulangkan tanya hingga 40 hari. Itu bagi orang kafir dia. Dan bertanya keduanya akan tiap-tiap seorang dengan lorahnya atau qaul yang sahih, khilaf bagi orang yang berkata dengan bahasa Syriani.
dan ditanyakan mayat, dan jikalau bercerai-cerai segala anggotanya sekalipun, dan jikalau adalah mayat itu di dalam perut binatang sekalipun, kerana tiada jauh bahawa Allah Ta'ala mengembalikan baginya roh pada segala anggotanya yang ada dahulunya. Jadi keadaan mati sama ada dibakar ke, sama ada yang mati itu ditelan oleh binatang, buaya, harimau ke apa, semuanya tak jadi masalah bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk mengembalikan jasad orang yang meninggal seperti itu rupa. Jadi tidak jadi masalah bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah. Dan apabila mati beberapa jamaah di dalam satu waktu pada beberapa negeri yang berjauh-jauhan, ditanyakan sekaliannya di dalam suatu waktu itu jua. Jadi kalau berlaku seperti kapal terbang jatuh berapa ramai itu, apa tu yang mati tu. Jadi sekali dia tekan ditanya sekaliannya di dalam satu waktu itu jua. Telah berkata Al-Qurtubi, telah bersalah-salahan beberapa hadis pada kaifiat soal dan jawab. Maka setengah daripada mereka itu orang yang ditanyakan daripada setengah i'tikadnya, iaitu kepercayaan dia, sebagaimana ma rabbuka tu, maknanya dari segi i'tikad terhadap Allah bagaimana. Dan setengah mereka itu orang yang ditanyakan daripada sekaliannya dan ditanyakan daripada syahadah, iaitu asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan ditanya daripada iman dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pekerjaan tauhid, maknanya masalah akidah tauhid. Maka menjawab ia dengan barang yang muafakat, barang yang mati ia atasnya daripada iman dan kufur atau syak. Jadi orang yang mantap keimanannya akan dia jawab sebagaimana yang dikehendaki. Adapun orang kafir, dia akan tak mampu nak menjawab. Itu sebab tentang kalimah Allah itu kan, orang yang beriman dia gunakan kalimah Allah itu dengan semulia-mulianya, sesuci-sucinya. Adapun orang kafir, contoh orang Kristian, dia mengatakan Allah Bapa, Allah Anak, kemudian ada Rohul Kudus. Jadi dia gunakan perkataan Allah itu adalah amat buruk. Allah itu Maha Esa, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu binnas, apa semua. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Makna begitu indah, begitu tinggi nilai keimanan kita itu kepada Allah. Tapi mereka gunakan kata Allah itu salah, tak betul. Jadi itu yang jadi pertengkaran yang ada sekarang ini. Jadi sepatut kewajipan kita lah memberi kepahaman yang betul kepada orang-orang ini tentang kalimah Allah itu. Kalau kamu nak gunakan kalimah Allah yang betul, yang memang sebenarnya mesti dimuliakan dan dibesarkan dan diagungkan. Sebab kalau dia gunakan juga mungkin tulis pada baju ke, pada tatu ke, apa semua, bila dia masuk ke tandas dia bawa tu, hukumnya haram, tak boleh. Jadi kalau dia gunakan itu, dia gunakan pada tempat yang tidak betul. Jadi itu sebab patut dipertahankan, supaya mereka kalau nak gunakan cara yang betul, jangan menyelewengkan kalimah itu.
Jadi itulah masalah, mungkin orang kata masalah politik. Besok kalau dia tak bagi, dia tak dapat, dia calon dia tak dapat, dia tak apa, tak mengundi dia, macam-macam lah, ada orang yang mengatakan begitu kan. Tapi dari segi yang sebenarnya, mestilah dia dia jaga kalimah itu dengan sebetul-betulnya, jangan menggunakan kalimah itu pada benda-benda yang tidak sebenar, jadi memang sebab ada Brother Lim tu yang menganut Islam di Melaka ni, dia kata kita kalau nak berdakwah dengan orang kafir mudahnya, kita jumpa dia bual-bual apa semua, kemudian simbolkan perkataan Allah atau Tuhan. Jadi apabila kita tanya, dia akan kata Tuhan Allah lah. Tuhan Allah maknanya Tuhan Allah juga lah. Jadi kita pun kata Allah. Jadi kalau kamu kata Tuhan kamu Allah, cuba kamu beritahu aku bagaimana kepahaman kamu terhadap Tuhan Allah yang kamu katakan itu. Jadi Brother Lim tu kata memang dia tak akan tahu, tak akan boleh nak menjelaskan kepada kita kepahaman dia terhadap konsep Allah itu, Tuhan Allah itu, dia tak akan boleh. Jadi kitalah yang kena beritahu sebenar-benarnya Tuhan yang dikatakan Allah itu kepada mereka. Jadi yalah, itu bukan kerja mudah kita nak beritahu kepada orang-orang kafir ini tentang konsep Allah itu, ketuhanan yang mesti dipahami, mesti diimani, mesti dianuti oleh orang-orang yang mengaku mengatakan Tuhan itu adalah Allah. Kena faham betul-betul lah. Jadi orang-orang kafir akan jawab, kalau ditanya ma rabbuka, dia tak boleh nak jawab lah. Sebab dia kata sahaja Tuhan itu Tuhan Allah, tapi dia tak faham, dia tak tahu konsep sebenar Allah itu. Jadi dia tak boleh nak jawab lah. Itu juga orang yang syak, ragu terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak akan boleh jawab dengan betul. Kita pun orang yang beriman kena benar-benar yakin akan Allah Subhanahu Wa Taala. Keimanan kita kena kuat supaya apabila ditanya, tapi sebenarnya akan menjawab segala apa yang ditanya itu ialah amal kita sendiri, salat kita dan amal-amal yang lain, zikir kita, itulah yang akan menjawab, membantu kita untuk menjawab soalan munkar wa nakir. Dan telah datang warid hadis dengan tiada ditanyakan anbiya, para nabi-nabi dia tu tak ditanya. Dan kata setengah tiada ditanyakan orang yang siddiqin, orang-orang yang benar keimanan dia, seperti Sayyidina Abu Bakar digelar siddiq, benar keimanan dia. Dan segala orang yang mati syahid, syahid ma'rakah, maknanya orang yang mati syahid berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang itu juga dikatakan tidak ditanya. Dan orang yang murabitin, yakni orang yang menunggu pada tempat yang ditakuti, seperti tempat antara muslimin dengan harbiyin, iaitu kafir harbi, iaitu orang yang menjaga sepadan antara negara kafir dengan negara Islam. Jadi orang-orang yang seperti tentera, kalau dia betul-betul beriman dan dia menjaga kesejahteraan, keselamatan negara, maka kalau dia mati, dia tu ada yang mengatakan tidak ditanya.
Dan orang yang melazimkan bagi membaca tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebagaimana yang telah kita terangkan dulu kelebihan surah Tabarak ni. Jadi maknanya kalau kita selalu baca, tapi kalau boleh kata Rasulullah, la wadittu annaha fi qalbi kullu ummati. Rasulullah SAW ada mengatakan, aku sangat suka kalau surah Tabarakalladzi ataupun surah Al-Mulk ada di dalam dada setiap umatku. Ya. Itu saranan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk kita selamat ketika mana ditanya nanti di dalam kubur kita kan. Jadi usahakanlah kalau boleh hafalkan, ya. Tak banyak, 30 ayat saja kan. Kita ada yang menyarankan ambil satu hari satu ayat saja. Tabarakalladzi biyadil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Daripada pagi sampai petang kita baca itu saja. InsyaAllah orang tua ke, orang muda ke, ya, akan lekatlah. Ya. Tapi dengan syarat dia tahu baca Quran lah. Kalau tak tahu pun boleh, tapi kena install Al-Quran, ya, dengarkan setiap masa, setiap ketika surah Al-Mulk itu, ya. Ayat 1 je ambil dulu, ya. InsyaAllah boleh hafal, ya. Orang-orang dulu pun ada yang tak kenal huruf, tapi dia boleh, ya, menghafal Fatihah, surah-surah, menghafal, ada yang menghafal surah Yasin, ya. Walaupun dia tidak kenal huruf itu, ya, tapi dia baca dengan hafazan ataupun hafalan. Kita kalau tengok dalam YouTube ke apa ke, burung boleh baca Fatihah, boleh baca Qul Huwallahu Ahad, ya, boleh baca ayat kursi, ya. Burung mungkin tuannya tu selalu dengarkan Tabarakalladzi ke, Qul Huwallahu Ahad, Al-Fatihah, ya, nama dia boleh sebut, tapi tak adalah sebut dia betul, ya. Tapi dia boleh, ya. Burung yang tidak mempunyai akal fikiran, ya, boleh, ya, membaca apa-apa yang diperdengarkan kepada dia, ya. Jadi kita apatah lagi manusia, ya, yang Allah berikan akal, fikiran, hidup, ya, boleh merasa, boleh itu, boleh ini, semuanya. Rasanya tidak jadi masalah kita nak mengingati ayat-ayat Al-Quran, khususnya surah Al-Mulk ini. Jadi dia kata apa? Melazimkan, dan orang yang melazimkan bagi membaca Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir pada tiap-tiap malam daripada ketika sampai khabar, ya, maknanya pada mula dia tahu kelebihan surah Al-Mulk itu, kena terus baca, ya, jangan tinggalkan, ya, di waktu dia itu tiap-tiap malam. Tak kira lah apabila malam ini bermula daripada masuk maghrib, itu dikira malam, ya. Kita nak baca sebelum tidur ke, kita nak baca masa maghrib ke, masa isyak ke, tak jadi masalah. Yang penting ada usaha kita untuk membacanya, ya. Pada tiap-tiap malam daripada ketika sampai khabar bagi mereka itu, sama ada membaca akan dia pada ketika hendak tidur atau dahulu daripadanya, dan seperti demikian itu surah Sajadah. Surah Sajadah pun digalakkan, ya, kita membacanya. Dan demikian lagi
orang yang membaca Qul huwallahu ahad. Jadi Qul huwallahu ahad tak jadi masalah lah. Semua orang dah hafal. Kemudian demikian lagi orang yang membaca Qul huwallahu ahad di dalam sakit matinya. Jadi orang yang sakit ini kalau boleh kita ziarah, kita ingatkan dia, perbanyakkanlah baca Qul huwallahu ahad, itu juga zikir dan lain-lain, supaya dia meninggal itu dalam keadaan baiklah kan. Di dalam sakit matinya, dan orang yang mati sakit perut, dan orang yang mati kena penyakit taun, atau orang yang mati dengan lainnya dalam zaman taun. Macam kita sekarang ni, zaman Covid. Jadi ada yang mengatakan orang yang mati dalam keadaan begini tidak ditanya. Malaikat Munkar Nakir tak tanya. Walaupun kita rasa susah hati, tak dapat nak menziarahi orang yang mati, yang disyaki dia itu kena Covid. Sebab pihak hospital, pihak kesihatan, apabila seseorang itu disyaki ada Covid, maka kalau dia meninggal, dia akan uruskan mengikut cara Covid. Yang baru-baru ni ada Datuk Nawawi Haji Ahmad, adik kepada Datuk Haji Muhammad, meninggal. Anak dia kata dia masuk hospital dalam keadaan bukan Covid, tetapi dia meninggal diuruskan seperti Covid. Jadi itu yang dia orang rasa sikit terkilan kan. Jadi ialah kalau zaman Covid ini kita meninggal, kebanyakannya dia akan katalah Covid lah tu. Itu masalah dia lah. Okey. Kemudian pada hal dia kata yang mati dengan lainnya di dalam zaman taun, zaman penyakit taun, padahal sabar ia lagi mengira-ngirakan pahalanya. Dan orang yang mati malam Jumaat, orang yang mati malam Jumaat atau harinya dan lain daripada yang tersebut itu, jadi itu sebab dia katakan golongan orang-orang yang macam ni, dia terlepas daripada fitnah kubur. Ialah nak dapat mati malam Jumaat atau hari Jumaat, itu ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang mengatakan kalau orang itu lahir pada hari Jumaat, maka biasanya kematiannya pun berlaku pada hari Jumaat. Kita kalau nak tahu, tapi itulah orang dulu-dulu, dia punya tarikh lahir tu kadang-kadang dah seminggu lahir baru dia nak mendaftar. Jadi tak pasti betul ke dia mati pada hari Jumaat ke ataupun hari lain. Jadi kalau tahu betul-betul dia lahir pada hari Jumaat, apa dia bila masanya apa semua, tengok nanti apabila dia meninggal, dia akan mati juga pada hari Jumaat. Sebagaimana Rasul lahir pada hari Isnin, dia meninggal pun pada hari Isnin. Jadi itu kita kalau tahu betul kita punya tarikh yang benar ketika didaftarkan, kita boleh tengok, tahu sama ada kita mati hari apa. Kalau dalam laman web Mufti, ada. Kalau kita masukkan tarikh lahir kita Masihi, dia boleh convert kepada tarikh Hijri, dan dia tahu kan hari apa semua ada kan. Kalau siapa yang nak tengok dia lahir hari apa, pergi ke laman web Mufti,
boleh dapat maklumat itu tapi itu pun kita tak pasti sebenarnya kan, sebab orang tua kita mendaftar kita tu kadang-kadang dia tipu umur dia tu kan, ada yang nak panjangkan umur ataupun nak pendekkan apa itu. Tapi zaman moden ini betul lah orang akan ikut sebagaimana tarikh lahir dia yang sebenar kan. Okey. Ditanya, inilah pada mukallaf orang-orang yang mati malam Jumaat atau harinya dan lain daripada yang tersebut itu, ada lagi yang tiada ditanya. Inilah pada mukallaf atau orang yang tiada mukallaf seperti mati di dalam kanak-kanak. Maknanya mati sebelum dia baligh atau mati dalam gila. Orang gila pun siapa yang tamat 12 ni. Bercemut. Okey. Okey. Jadi maknanya itu golongan orang yang dikatakan tidak ditanya, seperti kanak-kanak yang mati dalam belum balik lagi. Begitu juga orang gila pada waktu awal gila ini, di dalam masa kanak-kanak kekal gilanya hingga mati, maka tiada ditanya keduanya itu jadi orang gila ni lesen besar masa hidup pun dia ada lesen besar orang kata, masa telah meninggal pun lesen besar juga tak ditanya. Itu ialah nak kata apa kan, dah ditakdirkan dia mengalami perkara-perkara seperti itulah. Wallahu alam lah sebenarnya. Jadi insya-Allah kalau ada persoalan ya. Yang dikatakan hari Jumaat dan malamnya hari Jumaat itu kita dikatakan hari Jumaat iaitu masuk waktu maghrib itu, makna pada hari Khamis petang itu dia dah dikatakan masuk hari Jumaat dan sampailah sebelum maghrib pada hari Jumaat tu lah. Itu yang kebanyakan dikatakan hari dalam Islam ni. Itu yang biasalah dikatakan. Okey. Dia yang boleh kita kata lengkap badan apabila kita nak mandikan sebenarnya kalau katalah hanya kita jumpa tangan saja badan yang lain tak jumpa jadi tak perlulah tangan itu dimandikan sebab dia bukan orang kata seluruh jasad jadi nak tahu macam mana mayat yang boleh kita dikira memandikannya itu iaitu misal kata kepala ada kepala kita tahu dah kemudian ada kaki ke jasad apa semua itu maknanya boleh lah kita katakan dia ni kira mayat lah sebab asasnya itu ada lengkap kepala ada, mungkin badan juga ada,
kemudian kaki ada, hanya tangan satu dah hilang ada. Itu masih lagi dikatakan orang itu ada dia punya jasadnya itulah, ya. Tapi kalau dah tak ada jasad itu, ya, katalah kepala pun tak ada apa semua, ya. Ataupun kepala tak ada tapi badan apa seluruhnya ada. Jadi itu boleh juga kita mandikanlah, ya. Sebab dia lengkap juga dia punya apa tu badan dan kaki apa semua kan. Jadi maknanya kena tahu betul-betul lah kan tentang jasad yang ada tu. Kalau terpotong-potong pun tak ada masalah, dikumpulkan apa semua kan. Okey. Kalau tak ada kita berhenti sekarang itu. Tentang soal mungkar wa nakir ini ada seorang diceritakan lah, seorang kaya raya, dia mempunyai harta kekayaan memang banyak, ya. Kemudian ditawarkan anak-anak dia, siapa yang boleh tunggu aku, ya, apabila aku mati, semua harta akan diserahkan kepada dia. Satu orang pun anak tak sanggup, ya. Sebab orang Arab dia punya kubur, kalau di Mesir tu atas rumah, bawah tu kubur, dan bentuk apa tu macam terowong lah, boleh letak atur kan. Jadi seorang ni kata, siapa yang boleh tunggu aku bersama aku setelah aku mati, segala harta aku akan serah kepada kamu. Satu orang anak tak mahu. Kemudian ada seorang orang miskin, dia kerja dia kapak kayu, maka dia kata dia sanggup, ya, kerana susah apa pun nakkan harta. Kemudian apabila mati saja orang ni, dia bawa kapak sekali masuk ke dalam kubur orang tu, malaikat datang tanya kapak ni, apa, bila mana kamu dapat, macam mana kamu beli apa semua, tanya kapak, ya tu. Hari kedua pun tanya kapak juga, sampai 40 hari pun kapak juga tak habis tanya. Maka sebelum habis lagi 40 hari dia dah tak boleh ni, hanya kapak pun ditanya tak habis-habis lagi, apatah lagi yang lain-lain tu. Dia kata tak apalah, ambil lah, aku tak maulah duit banyak apa. So, kerana satu pertanyaan itu pun tak boleh nak lepas, apatah lagi dah tu banyak lagi pertanyaan lain. Tu tak tahulah betul ke tidak cerita tu, ada diviralkan dalam YouTube. Okeylah, wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi fakina wa faqih ahlana wa karabatin lana fi dinina ma ahli kutri Musa wa zakar rabbi wa fikna wa fikum lima tartadi qawla wa fi'lan karama wa arzukan kulla halalan daima al-akhilla al-ki'am ulama nahza bil khair wa nukfa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa akarram bil rada minkal uyun wa andir rabbana kulla duyun ka'ban ta'tiyana rusul manun wa anfir istura'an ta'akrama man satar wa salatullah ta'ala al-mustafa manilal haqida'ana wal wafa bi kitabin fihi lin nasi shifa wa ala al-ali al-kiram syurafa wa ala sahbil masabih durar. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا من سار في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا الله نستغفرك ونتوب اليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selepas saya azan, kita akan mulakan malam ini membaca surah Al-Baqarah selepas dia. Ya, insyaAllah.